Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Okey, nama saya Syubli. Bagi yang baru mengenali, video kali ini saya nak terangkan tentang perbezaan antara MRTT ataupun MLTT, iaitu insurans takaful untuk cover loan rumah. Dalam pembelian rumah, kita bukan sahaja nak memikirkan tentang pinjaman bank, tetapi kita juga akan fikirkan tentang insurans ataupun takaful untuk cover loan bank tu. Okey, nak pilih MRTT ataupun MLTT. Jadi apakah perbezaan kedua-duanya? Okey, dari segi maksudnya dulu kita terangkan, saya nak terangkan dari segi maksudnya dulu. Okey, MRTT adalah mortgage, nama panjangnya adalah mortgage reducing term takaful. Itu dari segi nama panjangnya. MLTT pula adalah mortgage leveling term takaful. Bezanya dekat sini, reducing ataupun leveling. Reducing dalam bahasa Melayunya adalah menurunlah, semakin berkurang. Manakala leveling ni adalah sama, maksudnya sama saja. Okey, kalau kita tengok dari segi graf, okey, ini perbezaan nombor satu lah. Kalau kita tengok dari segi graf, kalau kita lukis graf, okey, ini katakanlah ini MRTT. Okey, satu lagi graf kat sini untuk MLTT. Dan ini tahun pinjaman lah. Tahun pinjaman. Okey, untuk MRTT, katakanlah anda buat pinjaman loan, pinjaman bank adalah RM500,000. Contoh RM500,000 lah. Sini RM500,000. Ini untuk bank loan, dan anda buat pinjaman selama 30 tahun. Okey, graf pinjaman akan jadi macam ni. Melengkung ke bawah. Ni tak apa nak lengkung ni. Ni melengkung ke bawah. Dia semakin lama semakin berkurang. Nilai pinjaman tu semakin lama makin berkurang dalam bentuk lengkung ni lah. Okey, ini loan. Okey, untuk insurans takaful yang untuk cover loan ni, under MRTT adalah dia punya graf adalah sama dengan graf loan. Ini juga MRTT. So maksudnya sini, nilai MRTT iaitu insurans takaful untuk cover loan adalah bersamaan dengan nilai loan. Okey, kalau loan berkurang, maksudnya MRTT juga akan berkurang. Sebab itu nama dia mortgage reducing. So dia semakin menurun dan semakin mengurang. Okey, berbeza dengan MLTT, katakanlah pinjaman sama juga RM500,000 dan tempoh pinjaman pun 30 tahun. Graf untuk loan masih sama, melengkung ke bawah, semakin berkurang ke bawah. Okey, ini graf untuk loan. Tapi untuk graf untuk MLTT, graf dia macam ni. Garisan dia macam ni. Sama saja daripada day one ambil MLTT sehinggalah tamat tempoh pinjaman, dia punya garisan tu sama saja. Daripada day one ambil RM500,000 sampai tamat tempoh pinjaman juga jumlahnya adalah RM500,000. So ini adalah MLTT. So dari segi graf pun kita nampak beza lah. Okey, MRTT berkurang sama dengan jumlah loan. And then untuk MLTT, dia punya insurans takaful, dia punya garisannya adalah sama saja dan berbeza dengan garisan pinjaman. Okey, ini dari segi graf. Dari segi graf pun kita boleh tahu lah. So maksudnya
jika berlaku kematian, actually MRTT dan MLTT ni cover kematian lah. Jika berlaku kematian kepada pencarum, untuk MLTT bukan sahaja dapat selesaikan loan rumah, tetapi akan dapat juga some cash. Saya akan terangkan lagi selepas ini. Itu dari segi perbezaannya adalah, ini adalah perbezaan dari segi graf lah, nombor 1. Nombor 2 nya, nombor 2, untuk MLTT tak perlukan banyak. Maksudnya macam ni, satu MLTT boleh digabungkan untuk banyak rumah. Maksudnya macam ni, katakanlah anda beli 3 biji rumah. Contohnya 3 rumah, 3 biji rumah yang nilai keseluruhannya adalah RM1 juta. So maksudnya anda buat loan pun RM1 juta. Tapi loan akan jadi 3 loan lah. Dia akan 3 loan lah, 3 loan. Untuk MLTT, jika anda ambil MLTT, tak perlu buat 3 MLTT. Cukup hanya sekadar 1 MLTT yang jumlahnya bersamaan dengan RM1 juta, iaitu mengikut jumlah loan. So 3 rumah, 3 loan, tapi MLTT 1 sahaja. Tapi yang satu tu mestilah bersamaan dengan jumlah loan ketiga-tiga rumah itu. Berbeza dengan MRTT, satu MRTT bersamaan dengan satu loan. So bermaksud kalau ada 3 rumah, bersamaan ada 3 MRTT. Dan juga bersamaan dengan 3 loan lah. Samalah, ini samalah. So kalau anda apply MRTT, anda perlukan 3 MRTT, iaitu 3 rumah bersamaan dengan 3 MRTT perlu ambil. Tapi kalau MLTT tak perlu sampai 3, hanya 1 saja pun dah cukup. Tapi nilainya perlu merangkumi 3 lah. Itu perbezaan yang kedua. Perbezaan yang ketiga, ini actually kelebihan MLTT lah. MLTT, anda berpeluang untuk pendekkan tempoh pinjaman. Tempoh pinjaman. Macam mana tu nak pendekkan tempoh pinjaman? Actually MLTT ni satu sijil takaful lah. Satu sijil takaful yang menginsurankan nyawa senilai dengan loan rumah. Kita menginsurankan nyawa kita senilai dengan loan rumah. Kalau MRTT, kita tak menginsurankan nyawa kita. Kita menginsurankan mengikut loan yang kita ambil tu. Tapi kalau MLTT, kita menginsurankan nyawa kita sendiri senilai dengan loan rumah. Macam mana? Sijil takaful biasanya akan disertakan dengan nilai simpanan. Kalau sijil takaful tu jenis investment link, dia adalah disertakan dengan simpanan ataupun pelaburan. Dia punya graf untuk simpanan, dia macam ni graf dia. Simpanan mula-mula kosong lah. And then semakin lama, semakin bertahun-tahun, dia akan build up some cash sampai macam ni. Dia punya bentuk pinjam, dia punya bentuk apa nama dia? Saving, simpanan. Bentuk dia macam ni lah.
Okey, mula-mula berkurang, and then naik sikit-sikit sampailah pada satu tahap di mana jumlah saving tu, jumlah simpanan itu bersamaan dengan jumlah loan. Okey, pada ketika ini, contohnya kat titik ni lah pada ketika ini anda ada peluang untuk keluarkan nilai simpanan itu dan langsaikan pinjaman itu supaya tempoh pinjaman pun jadi pendek lah, boleh selesaikan terus lah. Okay. Bila build up some cash, and then cash tu bersamaan dengan nilai loan, anda boleh keluarkan nilai saving tu untuk selesaikan loan yang masih berbaki belum bayar tu. Dengan cara itu dapatlah pendekkan tempoh pinjaman. Okey, itu perbezaan nombor 3. Okey, perbezaan nombor 4 actually saya dah terang tadi. Nilai diinsurankan ini untuk MLTT tidak susut mengikut nilai pinjaman. Jadi saya dah terang dari segi bentuk graf ni. Okey. So nombor 5 menjamin ataupun meringankan bebanan keluarga. Macam mana ni MLTT pula boleh menjamin ataupun meringankan bebanan keluarga? Dia macam ni, konsep dia macam ni. Katakanlah anda buat pinjaman sampai untuk 30 tahun, and then umur tak panjang, pada tahun ke-15 contohnya, pada tahun ke-15 berlaku event kematian, iaitu peminjam meninggal dunia. So pada ketika itu nilai pinjaman mungkin masa tu katakanlah ada lagi separuh lah lagi RM 250,000 contohlah baki loan yang masih belum settle adalah 250,000. Okey, jadi pihak insurans takaful akan melangsaikan baki pinjaman tu. Baki pinjaman tu 250,000 kan. Okey. Bila dah langsai, loan settle. Tapi kena ingat, MLTT tadi jumlah dia sama 500,000. Okey, 500,000. Jadi kat sini ada gap kat sini. Ada baki lagi RM250,000. Okey. Bila ada baki 250,000, selepas pinjaman diselesaikan, 250,000 ni akan dibagikan kepada waris. Waris sama ada pasangan anda ataupun anak-anak mengikut apa nama yang anda telah daftarkan. Okey. So dengan adanya sum cash ini, ia sedikit sebanyak akan meringankan bebanan keluarga yang kehilangan orang yang membeli rumah tu lah. Okay. And then boleh jugalah gunakan cash itu untuk bayar kos pengurusan harta pusaka. Ini just an idea sajalah. Okay. So ini sebabnya kenapa ia boleh bukan saja dapat settlekan loan, tetapi dapat meringankan juga beban keluarga dengan adanya baki selepas settlekan loan rumah tu tadi. Okay, boleh faham Okay. Okay, dari segi perbezaan yang seterusnya adalah harga. Okay, harga MRTT dia akan masuk loan, masuk dalam loan.
So biasanya tak pening kepala lah. Okay. Bila kita dapat offer letter tu, biasanya akan disertakan sekali jumlah loan dan juga jumlah bayaran untuk MRTT. Okay. So dia akan masuk loan sekali, okay, berserta dengan interest ni sekali lah, bercampur semua sekali. So apa yang kita bayar setiap bulan tu dah termasuk loan lah. Biasanya begitulah. Okay. Tapi berbeza dengan MLTT. MLTT tak masuk dalam loan. Okay. Dan nak mohon MLTT perlu mohon dengan syarikat takaful di luar. MLTT boleh mohon terus dengan bank. Okay, boleh mohon terus dengan bank. Biasanya bank akan ada insurans takaful company yang attach bersama mereka. Biasanya company tu subsidiary bank tu jugalah. Okay, ataupun partnership dengan syarikat lain lah. Tapi boleh dimohon sekali lah semasa nak mohon loan rumah tu. Tapi berbeza dengan MLTT, kita either one lah. Kita mohon loan dulu baru mohon MLTT, ataupun mohon MLTT dulu baru mohon loan pun tak ada masalah. Either one lah, tak kisah mana-mana. Okay. Dia memang kena mohon dengan syarikat luar, iaitu bukan under bank lah. Macam contoh, anda buat loan dengan bank CIMB, and then untuk MLTT anda mohon dengan syarikat Prudential BSN Takaful contohnya. Begitulah, maksudnya begitu. Okay. So dari segi harga, MRT lebih murah lah. MRTT lebih murah. Okay, lebih murah, and then masuk dalam loan, lagilah senang kan. Lagilah tak payah pening kepala kan. Betul tak? Apa yang kita bayar tu dia dah masuk dengan loan. Tapi ada jugalah yang tak masuk kan. Mungkin ada faktor-faktor itu kita tengoklah kenapa bank tak nak masukkan insurans MRTT sekali. Okay, itu cerita bab lain lah. Okay. Tapi nak beritahu, MRTT memang murah dan dalam murah masuk dalam loan kat tu. Tak payah pening kepala. Okey. Okey, tapi MLTT sedikit mahal lah. MLTT boleh ada choice bayar bulanan ataupun tahunan. Okey. Dan dia bayarannya pun asing lah. Maksudnya anda bayar untuk loan satu bayaran, and then MLTT satu lagi bayaran. Ada dua bayaran lah. Berbanding dengan MLTT hanya satu bayaran. Dari segi kos dia akan sedikit mahal daripada MRTT. Okey. Tapi dia walaupun dia sedikit mahal, dia banyak lebih dia lagi banyak kelebihan. Okey, berbanding MRTT. Okey, ini benefit nombor 7. Benefit nombor 7 ni bagi saya adalah baguslah, iaitu MLTT disebabkan dia mohon dengan syarikat insurans takaful, biasanya akan ada benefit waiver ataupun contributor. Apa ni waiver, apa ni contributor? Okey, orang lebih mengenali, orang lebih faham tentang waiver lah. Contributor ni tak ramai faham. Actually contributor lebih baiklah daripada waiver. Contributor ni adalah istilah di Prudential BSN Takaful, di mana sekiranya peminjam berlaku CI, menghidapi sakit kritikal ataupun critical illness, CI lah. Okey, sakit kritikal contohnya kena stroke, kena sakit buah pinggang, apa lagi, itulah semuanya ada 36 sekarang ni, bukan 43 sekarang ni. So katakanlah menghidapi salah satu sakit kritikal,
Okey, bayaran MLTT itu tadi akan waive, tak perlu bayar dah. Okey, tak perlu bayar. Waive, bayaran waive. Bukan saja waive, PRUBSN tolong bayar. PRUBSN tolong bayar baki. Tolong bayar baki yang sepatutnya dibuatlah. Kalau contohnya buat tempoh 30 tahun, katakanlah kena CI pada tahun ke-20, contohlah ada baki lagi 10 tahun. Jadi Prudential bayaran tu akan waive, and then bukan setakat waive, Prudential tolong bayar lagi baki 10 tahun tu. Okey. Bila terkena sakit kritikal, contohnya stroke, tak boleh nak bekerja, okey? Tak boleh nak bekerja. Bila tak kerja, tak ada income lah, betul tak? Bila tak ada income, macam mana nak bayar MLTT? Okay. So kat sini Prudential tolong bayar baki MLTT, baki tempoh MLTT tu. Okay. Bayaran waive and then tolong bayar baki. Okay. So ini bagi saya banyak-banyak kelebihan. Ini adalah kelebihan yang paling best lah. Sebab ia ibarat insurans dalam insurans. Maksudnya kita ambil insurans untuk rumah, and then insurans itu pula ada benefit waiver atau bank buta, di mana menjamin kita jika tak boleh bayar sebab sakit kritikal, MLTT tu masih boleh diteruskan. Okey, boleh faham Okey, ini 7 kelebihan. Ada lagi tak yang tertinggal? Sekejap Okey, itu saja. Simple sangat. Okey. Macam tadi saya kata, ini MLTT ni adalah insurans nyawa. Ataupun anda biasa dengar mungkin di Facebook ataupun IG, ejen insurans sibuk promote pasal hibah takaful. Boleh dikatakan hibah takaful juga. Sebab apa? MLTT ni purposely untuk cover kematian. Insurans nyawa juga ada benefit cover kematian, dan hibah takaful memanglah untuk cover kematian. So dia punya nama mungkin banyak nama, tapi tujuannya samalah, iaitu untuk cover kematian. Tapi macam mana, katakanlah kita tak pandang ni, kita pandang sebagai hibah takaful. Macam mana hibah takaful ni nak linkkan dengan loan bank? So maksudnya macam ni, insurans takaful, insurans nyawa, sijil takaful itu perlu dicagarkan kepada pihak bank. Bila kita cagarkan pampasan nyawa ataupun sijil takaful itu, sijil takaful milik kita kepada bank, barulah ia disebut MLTT secara legal. Di mana jika berlaku kematian kepada kita, duit pampasan tu nanti bila berlaku kematian, duit pampasan tu nanti pihak syarikat takaful akan membayar terus kepada pihak bank. Okey, terus kepada pihak bank. Dia tak bayar kepada waris kita. Dalam sijil takaful ada dua maklumat, iaitu jumlah perlindungan, jumlah coverage, and then siapa yang akan dapat duit pampasan tu nanti. Biasanya kita akan namakan waris kita, iaitu waris kita adalah mungkin pasangan kita. Kalau suami, mohon, maksudnya waris tu adalah isteri. Contoh saya bagi contoh. So kalau kita tak cagarkan sijil takaful itu kepada bank, tak ada ikatan kat situ, di mana bila berlaku kematian, syarikat takaful akan bayar terus kepada waris kita.
bila waris kita tak dapat, and then bila waris kita dapat duit tu, waris perlu selesaikan sendiri kepada bank berapa jumlah bayaran yang berbaki lah. Andai kata kita risau waris tak menjalankan tugasnya dengan baik, mungkin dia lupa diri ke apa, saya tak tahu. Okey. Jadi perlu buat satu dokumen, iaitu dokumen untuk cagarkan sedia takaful kepada pihak bank. Dokumen macam mana tu? Sekejap ya. Okey, sekarang ni MNTT perlu mohon dengan syarikat takaful di luar. Okey. Bila kita mohon di syarikat luar, ia dipanggil sebagai pampasan nyawa. Pampasan nyawa ataupun insurans nyawa. Ataupun hibah takaful pun boleh juga, tak ada masalah. Ia hanyalah sijil takaful yang melindungi ataupun yang memberikan manfaat kematian. Dia boleh dipanggil sebagai MLTT. Okey, macam mana nak jadikan sijil takaful ini supaya dia menjadi MLTT dan boleh cover loan rumah? So, ada satu dokumen, iaitu dokumen nama dokumen tu di Prudential Basic Takaful. Nama dokumen tu adalah Absolute Deed of Assignment. Okay, actually Absolute Deed of Assignment ini adalah satu dokumen di mana ia adalah perjanjian antara pemilik sijil takaful dengan pihak bank. Di dalam perjanjian ini mengatakan bahawa pemilik sijil takaful akan menyerahkan haknya, iaitu pambasan takaful itu kepada pihak bank dengan tujuan untuk menyelesaikan pinjaman rumah. Okey, kalau tak buat dokumen ini, dalam arti kata lain, pemilik sijil takaful itu dia mencagarkan sijil takaful itu untuk cover loan rumah dia. Okey, boleh faham Kalau tak buat dokumen ini, maksudnya macam mana? Kalau tak buat dokumen ini, pihak takaful akan bayar terus kepada waris, and then terpulang kepada waris nak settlekan loan ke tidak. Okey. Tapi kalau buat dokumen ini, perjanjian ini, pihak company takaful bila berlaku kematian, dia akan terus bayar kepada pihak bank. Okey, dengan cara itu bank dah secure dari segi dia punya pinjaman tu tadi. Okey. Tapi mengikut pengalaman saya lah mengikut pengalaman saya, saya dah banyak bantu klien saya mohon untuk MNTT ni, daripada sijil takaful, and then pergi ke bank mohon bersama untuk Absolute Deed of Assignment ni. Okey, saya dari pengalaman saya, banyak bank yang tak mahu bagi kerjasama untuk sign borang Absolute Deed of Assignment ini. Mereka kata kebanyakannya mereka kata kebanyakannya tak faham ataupun tak pernah ada orang buat macam ni, sign dokumen apa semua. Sebenarnya ini tak perlu takut. Sebab borang ini hanyalah perjanjian, iaitu perjanjian antara
pemilik sedia nak menyerahkan haknya kepada pihak bank supaya loan itu secure lah, maksudnya akan diselesaikan jugalah kalau berlaku kematian pun. Tapi ramai pihak bank tak nak bagi kerjasama. Kat situlah saya nampak kekangannya. Ini saya cerita jujur, okey. Ramai pihak bank tak nak bekerjasama untuk bersama-sama buat perjanjian absolute deed of assignment ini bersama pemilik sedia takaful. Jadi bila pihak bank tak nak buat bagi kerjasama, bermaksud cagaran tu tak wujud lah. So ia akan menyusahkan pemilik sijil tu nantilah, okey, keluarganya sekali lah. Maksudnya kalau berlaku kematian, syarikat takaful akan bagi kepada waris teruslah. Dia tak bagi pada bank sebab tak ada perjanjian ni. Maksud bila tak ada perjanjian, tak ada ikatan lah yang pihak takaful untuk serahkan kepada bank. So perlu pesan kepada waris anda supaya selesaikan sendiri. Okey, diharapkan waris anda bertanggungjawab lah untuk menyelesaikan loan rumah itu. Okey, ini kekangan yang saya, mengikutkan pengalaman saya, ini yang kekangan yang saya hadapi. Tapi kekangan ini bukanlah satu kekangan yang terlalu besar, okey, terlalu besar sampai mungkin berisikokan pemilik sijil. Tidak. Sebenarnya ada satu lagi solution, iaitu solution ni bagi saya, solution ni legal dari segi undang-undang, sah dari segi undang-undang, di mana kalau bank tak nak bagi kerjasama, tak apa, kita tak payah melibatkan bank. Senang cerita kan? Tak payah melibatkan pihak bank. Kita hanya melibatkan diri kita saja. Okey, kita buat satu lagi dokumen. Okey, ini dokumen sama. Kalau tak nak, tak apa, kita buat satu lagi dokumen, iaitu dokumen nama dia amanah takaful. Okey, ni tadi bahasa takaful, ini amanah takaful. Banyak pula takaful ni kan. Jangan pening. Okey, actually amanah takaful ni kita boleh buat under syarikat amanah. Kita boleh buat under syarikat amanah. Syarikat amanah seperti Asalihin Trustee Berhad. So saya ejen kepada Asalihin Trustee Berhad jugalah. Kalau nak buat amanah takaful dengan saya pun boleh, tak ada masalah. Okey. So kita buat dokumen satu lagi, amanah takaful. Tujuan amanah takaful ini tadi adalah, tujuannya bagi arahan kepada syarikat nak buat apa dengan duit pampasan tu nanti. Okey. Bila berlaku kematian, dengan adanya amanah takaful, bila berlaku kematian, syarikat takaful akan bagi duit tu kepada syarikat amanah, iaitu contohnya Asalihin Trustee Berhad. Okey. Semasa buat amanah takaful, kita boleh listkan apa arahan-arahan yang kita nak letak dalam amanah takaful. Contohnya, okey, saya ambil insurans nyawa ini ataupun hibah takaful sebanyak 500,000 ini adalah untuk menyelesaikan loan rumah sekiranya berlaku kematian ke atas saya. Jika ada baki, baru diserahkan kepada waris saya. Okey, contohnya arahannya begitulah. Okey, maksudnya kita letakkan apa arahan yang kita nak buat, apa arahan yang sepatutnya diselesaikan dengan duit pampasan tu. Okey, dengan cara ini kita tak melibatkan langsung bank. Bank tak nak, tak apalah, it's okay, tak ada masalah. Jadi kita guna
guna lagi apa, maksudnya kita ada satu lagi cara, iaitu kita gunakan syarikat amanah, and then bagikan arahan kepada syarikat amanah untuk buat apa dengan duit kita tu nanti bila dapat pembahasan tu nanti. Okay, so dengan cara ini lebih secure. Selepas loan diselesaikan, jika ada baki, baru diserahkan kepada waris yang telah kita namakan dalam sedia takaful tu. Okey, ataupun kita nyatakan kat sini pun boleh juga. Okey, tak ada masalah. Okey, so kalau bank tak nak sign, tak apa, it's okay, kita buat satu lagi, amanah takaful. Okey, dari segi costing, nak buat ni ada cost lah. Untuk yang absolute date of assignment ni, dia free lah, free. Okey, tapi amanah takaful dia melibatkan syarikat amanah, maksudnya dia ada cost kat situ. Cost dia adalah RM1,400 sekali bayar je, sekali bayar sahaja. Dan syarikat amanah akan menjalankan tanggungjawabnya selepas kematian kita nanti. Okey, boleh faham So, ini adalah antara kekangan yang saya hadapi, dan tapi kekangan itu bukanlah begitu besar sampai tak boleh selesai. Ada satu lagi penyelesaian, iaitu buat amanah takaful. Cuma dia ada kos yang perlu dikeluarkan. Okey, kalau kita takut waris kita tak menjalankan tanggungjawabnya untuk menyelesaikan loan rumah kita, jadi kita buatlah yang secara secure dan secara legal, secara sah di sisi undang-undang. Okey, boleh faham? Ada lagi tertinggal? Okey, kalau nak mohon MLTT ataupun hibah takaful, pembahasan nyawa, boleh mohon dengan saya. Hibah takaful, ada Prudential BSN takaful. Umur bawah 30 tahun boleh dapat RM300,000, RM350,000, lebih kurang RM100 monthly bayarannya lah. Okey, umur bawah 30 tahun dengan jumlah cover RM350,000, bulanan boleh dapat sekitar RM100, murah sajalah. Okey, and then kalau nak buat amanah takaful pun boleh dengan saya. Ada syarikat Salihin Trustee Berhad. So kosnya adalah RM1,400 sekali bayar sahaja. Okey, kalau nak mohon boleh WhatsApp saya 012-210-8347. Okey, boleh faham setakat ini? Kalau tak faham, boleh WhatsApp saya juga. Okey, sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum.